Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran perniagaan tingkatan 5 dalam bab 4. Bab 4 ni adalah bab yang paling membosankan bagi pelajar perniagaan, tapi cikgu akan ajar bagaimana cara untuk tackle bab ni supaya dia menjadi bab yang paling best untuk kamu semua. Okey, hari ni kita akan belajar bab 4, subtopik 4.5, mentafsir penyata keuangan menggunakan nisbah asas bersama Cikgu Nurlina. Okey, sebelum tu make sure ada buku teks bersama dengan kamu, kertas dan pensel untuk tulis nota-nota selepas ini. Baiklah, apa yang kita akan belajar dalam bab ini? Okey, dalam bab ini kita akan belajar mentafsir penyata keuangan syarikat. Yang kedua, kita akan belajar daripada tafsiran tersebut, kita akan dapat mengetahui prestasi syarikat tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat analisis perniagaan kita dengan menggunakan penyata pendapatan, kunci kira-kira dan juga titik pulang modal. Baiklah, nisbah asas terbahagi kepada 3. Yang pertama, kalau kita tengok analisis nisbah untung, analisis nisbah kecairan dan analisis nisbah kecekapan. Setiap analisis ini ada formula dia yang tersendiri. Dan bagaimana cara untuk ingat dan hafal? Jom kita tengok satu persatu. Analisis nisbah untung. Dalam analisis nisbah untung ni ada 4. Jadi yang pertama ialah margin untung kasar. Formulanya ialah untung kasar bahagi jualan bersih darab dengan 100. Tapi cikgu yakin kamu semua mesti rasa stres kalau nak ingat benda ni satu persatu. Ilmu ni cikgu dapat daripada kawan cikgu. Kalau kamu kenal Cikgu Hamzi, okey, ilmu dia cara untuk hafal margin untung kasar ni ialah mak uda kata sama dengan untuk kaya jangan boros darab 100. Jadi kamu ingat mak uda kata untuk kaya jangan boros. Apa maksud dia? Mak sama dengan margin. Untung sama dengan uda. Kasar sama dengan kata. Okey, boleh ingat boleh faham apa yang cikgu tulis? Okey, kemudian yang kedua, margin untung bersih sama dengan untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. Susah juga nak ingat. Jadi, apa yang nak buat? Mak uda bilang sama dengan untuk berjaya jangan bohong darab 100. Sama juga yang atas tadi. Okey, mak untuk margin, uda untuk untung, bilang untuk bersih. Okey, untuk untung, berjaya bersih, jangan jualan dan bohong bersih. Okay. Boleh ya? Seterusnya, peratusan untung tokokan sama dengan untung kasar bahagi kos jualan darab 100. Okay. Apa akronim dia? Pancing udang terlepas sama dengan udang kecil kena jaring darab 100. Sama juga seperti yang atas tadi. Dan yang terakhir untuk analisis nisbah untung ialah peratus pulangan atas modal. Sama dengan untung bersih bahagi modal awal darab 100. Akronim dia apa? Pergi pantai air masin. Sama dengan udang besar main air darab 100. Okey. Setakat ni ada masalah? Okey, nanti kamu tengok semula video cikgu, tekan pause dan salin. Kemudian tampal dekat tepi dinding dalam bilik. InsyaAllah kamu mesti boleh ingat. Seterusnya, analisis nisbah kecairan. Dalam analisis nisbah kecairan ni kita ada satu je formula. Syukur ada satu. Senang nak ingat kan? Okey, apa formula dia? Nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi liability semasa. Aduh, peningnya. Macam mana nak ingat? Okey, ini dia. Negeri Sembilan sama dengan ayam serama lari sengit.
Kawan cikgu bagi tahu dekat Negeri Sembilan je ada ayam serama dan dia lari sengit. Okey. Jadi kamu boleh ingat ya. Seterusnya, analisis nisbah kecekapan. Okey, apa yang ada dalam analisis nisbah kecekapan? Jom kita tengok. Pusing ganti stok sama dengan kos jualan bahagi dengan stok purata. Okey, akronim dia apa? Pergi gym sekejap sama dengan kena joget sakit pinggang. Pergi gym sekejap, kena joget sakit pinggang. Okey. Formula yang kedua, pusing ganti awal sama dengan jualan bersih bahagi jumlah aset. Apa akronim dia? Tadi kita pergi gym sekejap. Kali ni kita pergi gym awal sama dengan jual baju jumpa Amoy. Okey. Ada masalah tak setakat ni? Semua okey Jadi seterusnya kita pergi ke latihan. Sekarang ni nak tahu kamu betul-betul faham ataupun tidak apa yang cikgu ajar tadi. Kita cuba buat latihan. Applykan formula tadi ke dalam latihan yang cikgu akan beri ni. Okay, jom kita tengok soalan latihan ini. Maklumat berikut diperoleh daripada 2 buah kedai bakery, iaitu kedai bakery Manu dan kedai bakery Secure pada 31 Disember 2019. Okay, dia bagi dekat situ kedai bakery Manu peratusan margin untung bersih 20%, kedai bakery Secure jualan RM50,000, kos jualan RM32,000, hasil operasi RM5,000, belanja operasi RM8,000 dan modal awal RM65,000. Nombor 1, hitung nisbah yang berikut bagi kedai bakery Secure. 1A, peratusan untung tokokan 2 markah, peratusan margin untung kasar 2 markah, peratusan margin untung bersih 2 markah, D, peratusan pulangan atas modal 2 markah. Nombor 2, kedai bakery manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik? Berikan alasan anda 2 markah. Dalam SPM, selalu kamu akan nampak soalan ini. Dan apa yang kamu buat adalah kamu tinggalkan dia begitu sahaja. Sebenarnya rugi sebab inilah soalan yang paling senang untuk kita dapat markah. Jom kita tengok macam mana cara kita nak buat. Okey, 1A tadi dia minta peratusan untung tukukan sama dengan untung kasar bahagi dengan kos jualan. Okey, apa yang kamu patut buat? Okey, kamu tengok dekat situ. Kita tengok untung kasar dia adalah RM18,000 bahagi dengan kos jualan RM32,000 darab dengan 100. Jawapan dia 56.25%. Okey, sekiranya begini kamu tulis jawapan. Okey, kamu tulis formula dah dapat 1 markah. Dan kamu tulis jawapan, kamu dapat 1 markah. Total 2 markah. Ngam, cun, dah kamu dapat 2 markah. Tapi masalahnya sekarang ni, dia tak bagi tadi kan untung kasar. Jadi macam mana kita nak dapatkan untung kasar? Okey, bagaimana nak dapatkan untung kasar? Untung kasar sama dengan jualan tolak kos jualan. Tadi dia ada bagikan jualan. Okey, jualan dia RM50,000. Kemudian kos jualan dia RM32,000. Total RM18,000. Okey, itulah untung kasar dia. Senang kan? Okey. Seterusnya kita tengok 1B. 1B dia minta margin untung kasar. Okey, kalau ingat formula yang cikgu bagi tadi, margin untung kasar tu apa dia? Mak Uda kata untuk kaya jangan boros. Okey, jadi kamu tulis untuk dapatkan 2 markah. Yang pertama kamu mesti kena tulis dia punya formula. Kemudian masukkan figure tadi ke dalam formula tersebut. Untung kasar kita dah dapat tadi kan, 18K bahagi dengan 50K darab 100, 36%. Okey, bagaimana kita tengok bagaimana markah itu dinilai. Formula 1 markah, jawapan markah yang kedua.
Dan okey. Bagaimana untuk mendapatkan untung kasar? Cikgu dah jelaskan tadi. Untung kasar sama dengan jualan, tolak kos jualan sama dengan RM50,000 tolak RM32,000 bersamaan dengan RM18,000. Itulah untung kasar tadi. Okay. Next. 1C. Kita tengok peratus margin untung bersih. Ingat lagi tak apa akronimnya tadi? Okey, Mak Uda bilang untuk berjaya jangan boros. Okey, keluarkan formula, kemudian isikan jumlah untung bersih RM15,000, jualan bersih bahagi RM50,000, darab dengan 100, jawapan 30%. Okey, seperti biasa, sekiranya kamu menulis formula, kamu akan dapat 1 markah. Dan kamu tulis jawapan, kamu dapat 1 markah. Okey, bagaimana nak dapatkan untung bersih? Macam mana nak dapatkan untung bersih? Okey, untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil operasi tolak belanja operasi. Okey, untung kasar tadi kita dah dapat 18K, hasil operasi 5K dan belanja operasi 8K. Hasilnya semua adalah 15K. Ada masalah dekat sini? Tengok balik soalan. Okay, patah balik, tengok balik soalan, kamu mesti boleh dapat. Seterusnya, 1D. Peratus pulangan atas modal. Okay, ingat lagi tak apa dia formula, akronim dia? Peratus pulangan atas modal. Okey, bagus. Pergi pantai air masin sama dengan udang besar main air. Darab dengan 100. Okey, kita tengok. Untung bersih kita dah tahu tadi, kita dah kira 15K. Modal awal dah ada pun di situ dalam soalan. 65 darab dengan 100. Jumlah dia 23.08%. Okey, macam biasa, kamu tulis je formula, 1 markah dah kamu perolehi. Dan jawapan 23.08, markah yang kedua. Okey, bagaimana nak dapatkan untung bersih? Untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil operasi tolak dengan belanja operasi. Okey, ada masalah setakat ni? Cikgu rasa semuanya okey. Kamu rujuk balik soalan sebab semuanya telah diberikan dalam soalan. Kamu tinggal kutip, ambil dan letak sahaja di situ. Senang tak nak dapat 2 markah? Senang kan? Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir. Kedai bakery manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik? Berikan alasan anda. 2 markah di situ. Yang pertama, kamu kena bagi tahu kedai bakery mana yang menunjukkan prestasi yang baik. Dan berikan alasan. Barulah kamu akan dapat 2 markah. Jom kita tengok macam mana cara penulisan jawapan. Okey, ini penulisan jawapan. Seperti biasa, apabila kamu nak tulis jawapan, mulakan dengan kepala ayat tu. Kepala ayat tu nak ambil kat mana? Ambil daripada soalan tu tadi. Kedai bakery yang menunjukkan prestasi yang lebih baik ialah H1, kedai bakery secure. 1 markah dah di situ. Okey, H kedua, peratusan margin untung bersih kedai bakery secure 30% lebih tinggi daripada kedai bakery manu iaitu 20% sahaja. Perbezaannya sebanyak 10%. Sekiranya inilah jawapan yang kamu tulis dalam kamu punya buku jawapan, kamu boleh dapat 2 markah tanpa sebarang masalah. Okey, bagaimana? Senang? Best kan tajuk ni? Okey. Petua dia adalah kamu salin balik formula tu tapi menggunakan akronim. Sebab kalau kamu hafal untung bersih bahagi, kamu tak akan hafal punya. Jadi kamu gunakan akronim yang cikgu bagi tadi tu, formula yang cikgu bagi tadi tu. Okey, kemudian kamu tampalkan dekat dinding bilik tidur kamu tu, kamu hafal. InsyaAllah tak ada masalah dan kamu boleh score full mark sekiranya
soalan ini keluar dalam SPM kelak. Okey, baiklah, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan kamu terus cemerlang dalam mata pelajaran perniagaan dan tidak mustahil untuk memperolehi A+. Okey, baiklah. Kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan komen. Okey, kita jumpa lagi. Bye.